Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan satu lagi perkara dalam kekenyalan iaitu susunan spring dan juga hubungannya dengan pemalar spring. Okey, macam mana kita nak dapatkan pemalar spring bagi susunan-susunan yang tertentu. Jadi kita ada dua jenis susunan. Okey, yang pertama adalah selari dan yang kedua adalah sesiri ataupun kadang-kadang buku tulis siri. Okey, tak ada masalah. Jadi apa beza antara susunan-susunan ini? Jadi untuk selari maksudnya seperti ini. Kita ada dua spring, dua ataupun lebih spring yang mana dia disusun bersebelahan antara satu sama lain. Okey, jadi susunan seperti ini dipanggil sebagai selari. Okey, ingat ini adalah selari kerana dia bersebelahan dan kemudian kita mungkin gantungkan satu pemberat lah dekat sini. Okey, jadi ini untuk selari. Kedua, kita ada susunan sesiri. Sesiri macam mana? Kita gantungkan dia sambung hujung ke hujung. Jadi ini spring yang pertama, kemudian kita sambung dengan spring yang kedua. Okey, dan kita gantungkan pemberat di bawah ini. Jadi susunan ini adalah susunan sesiri, manakala yang ini adalah selari. Okey, ini secara asasnya berkenaan dengan susunan spring. Seterusnya kita nak lihat pula hubungan dia dengan pemalar spring. Baik, jadi untuk video ini, untuk pemalar spring yang cikgu akan cerita nanti, dia mungkin tidak ada dalam silibus kita. Okey, dia tidak diajar dalam silibus. Soalan dia ada tetapi kaedah ini dia tidak diajar dalam silibus lah, iaitu cikgu akan tunjukkan cara untuk kita terbitkan rumus bagi pemalar spring untuk susunan-susunan ini. Okey, pemalar spring. Jadi kita lihat pada susunan yang pertama iaitu selari. Okey, secara selari. Macam mana tu? Baik, kita ada dua spring tadi. Okey, sama macam kes tadi. Kemudian kita gantungkan satu pemberat. Okey, cikgu lukiskan dahulu. Kemudian kita ada satu pemberat yang mana bila kita letakkan pemberat ini sudah tentu dia akan memanjang. Okey, jadi dia punya pemanjangan dia akan jadi lagi panjang lah. Okey, dan dia punya daya daripada sini, ingat di sini akan ada daya kita iaitu F. Ingat F sama dengan KX, hukum Hooke. Jadi F di sini, macam mana kita nak masukkan dia ke dalam nilai K kita? Okey, andaikan yang spring yang pertama mempunyai K1, dia punya pemalar dia. Yang ini adalah K2, berbeza. Jadi macam mana kita nak masukkan dia? Adakah kita K tambah K? Ataupun macam mana? K darab K ke? Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Baik, jadi bila kita letakkan dua spring, kita akan dapati dua perkara lah, iaitu daya ini keseluruhannya akan jadi macam ini. Daya keseluruhan kita iaitu daya yang dikenakan adalah bersamaan dengan daya yang dikenakan pada spring yang pertama iaitu F1 tambah dengan daya yang dikenakan pada spring yang kedua. Okey, kenapa berbeza F1 dengan F2? Kerana spring ini mungkin mempunyai kekenyalan yang berbeza. Okey, disebabkan kekenyalan yang berbeza, daya yang dikenakan pun mungkin berbeza. Jadi jumlah daya itu adalah F kita lah. Okey, kita tambah F1 dengan F2, maka dia akan dapat jumlah daya yang kita kenakan pada dia. Baik, jadi F1 dan F2 ini apa dia? F1, ingat F1 adalah daya yang K1 ini dapat, yang spring pertama ini dia rasa. Okey, berapa daya daripada sini yang dia rasa? Sebab dia tak rasa semua. Okey, dia tidak rasa semua daya. Macam kita angkat satu objek lah. Okey, kalau kita angkat dua orang, kita sebenarnya bukan angkat seorang-seorang, tetapi kita bahagikan. Okey, bergantung kepada siapa yang lagi kuat dia punya tangan dia akan angkat lagi kuat ataupun lagi ringan lah. Okey, jadi sama juga macam situasi spring kita ini. Jadi berapa daya dia? F1 dia, kita lihat balik kepada hukum Hooke kita, iaitu F1 akan sama dengan F1 akan sama dengan K1, iaitu pemalar spring dia darab dengan X. Okey, yang ini sama. Kenapa X dia sama? Sebab bila kita tarik dia tak sengit. Okey, dia tidak jadi macam ini. Dia tidak jadi macam satu lagi panjang, satu lagi pendek macam ni. Dia tidak jadi macam ini. Okey, tetapi dia punya X dia sama, iaitu pemanjangan dia sama. Jadi selepas dia dipanjangkan pun dia akan sama pemanjangan dia. Jadi dia punya beza dia daripada awal tu adalah sama. X dia mesti sama. Jadi F1 sama dengan K1 darab X. Begitu juga dengan F2. Kita padam dahulu. F2 pun kita akan dapat K2 darab dengan X. K2 darab dengan X. Baik, jadi kita gantikan kedua-dua ini ke dalam rumus di atas. Jadi apa yang kita akan dapat adalah F bersamaan dengan K1. K1 darab dengan X tambah dengan K2 darab dengan X. Dan F di sini kita boleh samakan dia dengan
KX. Tapi K di sini merujuk kepada gabungan antara kedua-dua pemalar spring ini. Okey, ataupun dalam kata lain, K yang ini merujuk kepada jumlah pemalar spring. Okey, maksudnya kita gabungkan dia seolah-olah dia menjadi satu spring yang mempunyai pemalar K. Itu maksud K di sini. Okey, gabungan dia punya pemalar spring, jumlah pemalar spring tersebut. Okey, jadi daripada sini kita boleh faktorkan X di sebelah kanan ini, maka apa yang kita akan dapat adalah KX bersamaan dengan K1 tambah K2. Okay, kita faktorkan X keluar. Jadi kita boleh bahagikan X di sini dengan di sini, maka kita akan dapat apa? Okay, bila kita bahagi, jadi dia akan hilang lah. Okay, kita bahagi X, maka dia akan boleh potong, maka kita akan dapat K, iaitu jumlah dia bersamaan dengan K1 tambah K2. Okay, jadi bila kita gabungkan dia, nilai pemalar spring yang baru adalah K1 tambah dengan K2 dan kita boleh gantikan ke dalam hukum Hooke kita. Jadi dalam pengiraan kita nanti yang ini kita tidak perlu dah. Yang kita perlu hanyalah yang ini. Okey, berapa dia punya nilai K dia. Jadi ini untuk selari. Sekarang macam mana pula dengan sesiri? Okey, macam mana dengan sesiri? Apa yang sama, apa yang berbeza? Okey, dalam kes sesiri, kalau kita perhatikan, daya dia adalah sama. Okey, daya dia sama. F yang dikenakan adalah sama untuk kedua-dua spring. Okey. Jadi apa yang beza dia? Okey, ingat bila dalam spring keadaan macam ini, dia punya X dia tidak lagi sama. Okey, dia punya pemanjangan dia tidak sama sebab boleh jadi yang ini panjang sedikit, yang ini pendek sedikit, ataupun terbalik. Mungkin yang ini dia tarik sikit je, tapi yang bawah ini dia tarik lagi banyak. Okey, jadi bila sesiri ini dia punya X dia berbeza, kita boleh buat satu rumus. X dia keseluruhan pemanjangan, maksudnya contoh yang ini panjang dia X1, okay, pemanjangan dia, yang ini pula X2. Jadi X dia keseluruhan pemanjangan dia nanti adalah X1 tambah dengan X2. Okey, jadi ini untuk kes sesiri. Dan daripada hukum Hooke itu, okay, F sama dengan KX, kita boleh dapatkan X sebagai, kita bahagikan dengan KF per K. Okey, jadi kita bahagikan K ke bawah. Jadi X sama dengan F per K. Tapi F per K ini benda apa? Okey, F per K dalam situasi kita, ingat X1 ini bersamaan dengan F per K, tapi K dia merujuk kepada K1 sebab dia pemalar spring yang pertama. Jadi kita akan dapat sama dengan, okey, kita guna warna hijau lah. Okey, kita bezakan situasi ini dengan situasi di atas. Okey, tukar warna dia kepada warna hijau. Baik. Okey, jadi X1 adalah sama dengan F per K1. Okey, F masih sama kerana kedua-dua ini mendapat daya yang sama. Dia berbeza dengan atas ni. Yang ini daya dia boleh dibahagikan kepada 2. Tapi dalam kes kita, dua-dua tarik daya yang sama. Sebab itu F dia tidak berubah. Okey, F per K1 tambah dengan untuk K2, untuk X2 pun sama juga, F per K2. Okey, jadi kita gantikan F per dengan K2. Dan X di sini pula bersamaan dengan F per K, yang mana K ini merujuk kepada gabungan bagi kedua-dua spring ini. Okey, jadi kita akan dapat dia sebagai F per K. Dan dekat sini kita boleh faktorkan F ini keluar. Jadi apa yang kita akan dapat? F per K sama dengan, okey, dekat sini F kita tarik keluar, kita akan dapat 1 per K1 tambah 1 per K2. Okey, darab dengan F. Alright. Dan dekat sini kita boleh bahagikan dengan F, bahagikan dengan F, dan kita boleh potong lah. Jadi hasilnya kita akan dapat, okay, kita akan dapat lebih kurang macam ini. 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah dengan 1 per K2. Jadi ini adalah rumus untuk kita dapatkan pemalar spring bagi susunan sesiri. Dan kalau anda perasan ya, ini lebih kurang macam pernah nampak, iaitu dekat dia punya, kita pernah belajar berkenaan dengan rintangan. Okey, dan mungkin anda tidak belajar lagi rintangan untuk litar yang selari. Okey, nanti kita akan lihatlah untuk litar selari dia punya rumus dia lebih kurang macam ini. Tapi untuk sesiri dia punya rintangan dia akan nampak macam inilah. Okey, cuma spring dia terbalik. Ini selari macam ni kita tambah, manakala sesiri, okey, ini adalah sesiri, kita buat macam ini. 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah dengan 1 per K2. Okey, jadi ini adalah rumus yang kita akan gunakanlah dalam kita punya spring ini. Alright. Jadi setakat itu sajalah untuk video ini. Cikgu harap ini anda tak perlu pening sangatlah. Okey, kalau anda tak faham pun tak ada masalah. Cuma yang penting, okey, nilai yang akhir ini, yang ini tidak diberikan dalam
kertas formula, tapi ini sangat-sangat membantulah dalam kita nak menyelesaikan masalah yang keluar dalam peperiksaan dan juga masalah yang cikgu akan berikan dalam video yang seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kalau cikgu ada silap dekat mana-mana, boleh bagi tahu. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.